إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله faqad faza fawzan azima. Hari ini kita pada muka surat. Minggu lepas tak ada kan? Saya tak ada. Saya tak datang. Jadi saya kena baca buku ni ke? Muka surat apa? 128. Tak sama pun. Syarat-syarat turunnya pertolongan situ kah? Minggu lepas. Buku saya tak sama. Buku saya lamanya cetakan. Ya, syarat-syarat turunnya pertolongan di situ kah? Oh, Ustaz Yunus baca sampai sini. Kita berhenti dulu dekat tawasul yang dilarang. Okey, maknanya kita di sini hari ini bahagian 25 syarat-syarat turunnya pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Idza jaa nasrullahi wal fath, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Baik, syarat turunnya pertolongan. Aqul wa billahi taufiq. Orang yang membaca sirah nabawiyah, sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni perjalanan lah. Sirah ni maknanya perjalanan lah, perjalanan hidup. Ya. Sejak daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir sampailah kepada baginda wafat sallallahu alaihi wasallam. Dan jihad beliau, bukan jilhad di sini, jilhad. Di situ jihad kan. Dia dah betul lah kot di situ kan. Tu cetakan terbaru, yang ni cetakan lama. Dan jihad beliau SAW, maka ia akan melihat beberapa period berikut. Yang pertama, period tauhid, fatrah. Dia panggil fatrah tauhid. Mana Nabi SAW setelah diutus menjadi rasul di usia yang kita kata 40 tahun, kan? Sampailah kepada umur Nabi 53 tahun di Mekah, 13 tahun. Mana cerita tauhid dia, cerita akidah saja, kan? Tanam akidah dalam jiwa para sahabat radhiyallahu taala anhum. Dia maknanya di situ Nabi tarbiyah, latih para sahabat supaya bersabar daripada tekanan-tekanan kaum musyrikin. Yang mana kita belajar dalam sirah, kita baca bahawa kebanyakan orang-orang Islam ketika itu adalah golongan al-mustada'afin, golongan yang lemah, yang ditindas. Biasalah kita tahu kan, lumrah hidup ni macam tu lah. Biasanya yang lemah tu dia akan ditindas, dihina dan sebagainya. Itu. Jadi fatrah tauhid 13 tahun di Mekah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 13 tahun di Mekah menyeru kaumnya untuk bertauhid dan mengesahkan Allah dalam beribadah, dalam ibadat. Berdoa dan mengambil hukum serta wahyu untuk memerangi kemusyrikan. Syirik lah.
kan, membenteras akidah syirik. Nabi nak cerita kepada masyarakat, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an, hendaklah kamu semua menyembah Allah, jangan kamu semua sekutukan Allah dengan sesuatu pun. Itu dia. Tapi orang-orang musyrikin ni, yang kita panggil musyrikin tegar tu, yang keras tu, yang degil tu, maknanya mereka tak terima. Mereka kata pula, aja'al al-alihata ilaha wahida inna hadha la syai'un ujab. Adakah Muhammad ni nak menjadikan Tuhan satu saja? Ini suatu perkara yang pelik, yang tak boleh diterima akal. Maknanya mereka mengabdikan diri kepada Allah dengan menggunakan akal mereka. Jadi maknanya orang yang mendahulukan akal di atas nas. Di atas nas ni maknanya perangai dia sama macam perangai puak musyrikin ni lah. Perangai dia lah, kan? Macam tu, mendahului akal di atas nas. Sebenarnya nas dahulu sebelum akal, kan? Jadi maknanya, sebab apa kadang-kadang nas, dalil itu datang, akal ni macam tak boleh terima. Contohnya hadis tentang hadis zubab, hadis lalat yang masuk dalam air tu, kan? Jadi akal ni kita mana boleh terima benda ni, kan? tak boleh diterima akal kita. Itu. Hal itu terus berlaku. Terus beliau yang SAW lakukan selama masa tersebut, selama 13 tahun, kan, di Mekah, sehingga akidah Islam menjadi kukuh dan teguh di dalam jiwa setiap sahabat. Yalah, sampai maknanya sahabat dia kena seksa macam mana pun dia tak berubah akidah dia, iman dia tak berubah. Sebab tu ketika Abu Sufyan radhiyallahu taala anhu, sebelum dia Islam, kan, dia pergi jumpa Maharaja Kaisar, kan, Heraklius, ya. Mari ditanya Herqal, dia tanya dia macam mana, adakah mereka ni pengikut Muhammad, pengikut Nabi yang lelaki yang mendakwa dia ni seorang Nabi, adakah pengikut dia semakin bertambah ataupun semakin berkurang? Kan? Dia kata pengikutnya semakin bertambah. Dia kata maka itulah dia keadaan segala Rasul. Pengikut dia semakin lama semakin bertambah. Mereka dah Islam, mereka tak patah balik dah. Bila dah Islam, dia takkan keluar daripada Islam, kecuali orang yang Islam dia celup ataupun Islam keturunan. Walaupun dia anak pak imam, pak dia imam, dia tu bukan imam, kan? Pak dia sembahyang, dia tu belum tentu sembahyang. Jadi macam tu. Tu saya heranlah, anak tu imam, anak tu guru apa semua, kan, tak ikut Islam. Saya heranlah. Yang hebatnya pak dia tu bukan hebat. Itu maksud dia. Jadi yang ikut para rasul ni, betul-betul ikut ni, tak akan patah balik ke belakang dah. Maka mereka sentiasa akan bersama dengan akidah yang benar sehingga ketitisan darah yang terakhir. Jadi akidah dia macam tu, teguh dan kukuh. Itu juga para sahabat, kan, macam Bilal yang telah diseksa begitu teruk, kan, sampai belakang dia ni penuh dengan parut, diseret di atas batu di Mekah tadi, kan, sampai mati parut tu ada lagi. Tapi tetap di atas agama Islam. Nabi macam tu, Nabi tarbiyah akidah tadi, kan. Jadi maknanya kita belajar akidah ni sampai mati lah, kan. Itu maknanya belajar macam mana, sentiasa tadabbur kepada ayat-ayat Allah Ta'ala, ayat-ayat Al-Quran yang cerita tentang akidah. Supaya apa? Kita baca Al-Quran tu untuk apa? Bukan untuk nak pahala saja, tapi untuk menguatkan iman dan akidah kita. Baca Al-Quran tu bukan saja kita baca nak bagi sedap, oh dengar lagu dia sedap hari ni, syok, kan. Penat-penatnya dia buka Ruqayyah Sulung ke, Abdul Ghani ke, Ismail Hashim ke, kan, buka penat-penat ni sedap sikit, kan. Tak, kita nak menghayati dan tadabbur ayat tadi. Supaya apa? Supaya iman kita tadi semakin kuat, semakin kukuh. Jadi akar dia semakin lama semakin dalam, semakin lama semakin dalam. Maknanya nak cabut tak boleh. Itu dia akidah para sahabat radhiyallahu taala anhum. Sebab tu depa tak heran sikit pun dengan kuasa yang begitu besar pada pandangan mata, kuasa Rom dan kuasa Parsi. Tak heran sikit pun. Bahkan depa kata, Allah Ta'ala cerita pasal sahabat ni, wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Tidak menambahkan kepada mereka ini melainkan iman dan penyerahan yang bulat-bulat kepada Allah Ta'ala, macam peristiwa perang Khandaq tu, kan. Allah Ta'ala rakam dalam Al-Quran tentang iman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. 3 minggu kena kepung, kan, perang Khandaq tu, kan. Datang tentera Al-Ahzab, tentera bersekutu, mari hurung Madinah tadi, kan.
Kita kata hurunglah Madinah tadi kerana ramai sangat tentera bersekutu tadi kan. Dia berkata apa? Allah Ta'ala kata tentang para sahabat, wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Tidak menambahkan dalam diri mereka kecuali keimanan dan penyerahan yang bulat-bulat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ni yang kita cuba nak tiru. Kita belajar dan kita tiru akidah yang sahih tadi. Nah, itu dia. Dan jadilah mereka orang-orang pemberani yang tidak kenal takut kecuali kepada Allah Ta'ala saja. Tak takut pada manusia sikit pun. Tak takut kecuali hanya pada Allah. Tak heranlah orang nak kata apa, katalah. Kan? Kerana itu para da'i hendaknya memulai dakwahnya dengan mengajak kepada tauhid. Ajak kepada akidah kan. Ajak orang tadi baca Al-Quran, tadabbur ayat-ayat Al-Quran. Bawa kepada akidah tadi. Itu dia. Sebab apa? Al-Quran tadi sehingga ke akhir zaman, maknanya kita gunakan dia. Itu mukjizat yang kekal abadi lah. Mukjizat Nabi SAW yang kekal hingga ke hari kiamat. Maka kita baca, kita cuba menghayati. Kalau kita baca, kita tak boleh nak menghayati, maka kita kena tahu dalam diri kita ni ada masalah. Kita baca Quran satu ayat, apa ni aku tak apa nak faham ayat ni, susah nak faham. Maknanya dalam diri kita ni ada masalah. Kita nak kena cuci diri kita dulu. Apa masalah aku ni? Selidik tengok, pergi cari doktor. Kan? Cari doktor, cek tengok doktor. Jantung saya ni, hati saya ni, masalah ni apa ni, Quran tak faham. Doktor kata saya pun suruh bahang juga. Saya boleh bagi Panadol dan apa nama sahabat-sahabatnya saja. Itu maksud dia. Baik. Carilah doktor, tabibur ruh. Tabib ruh. Ini para ulama kan. Pergi kepada Al-Quran, kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sana kita akan dapati ubat dia. Dan akan dapati ubat penyakit hati tadi. Jadi kita mulakan, tak kira lah maknanya kita ni semua adalah da'i. Kita adalah da'i, semua kita. Bukan nanti kita nak belajar, boleh baca kitab yang tak ada baris ni, bubuh baris apa semua. Kan? Dia kata ni, aku tak boleh baca kitab tak ada baris lagi. Saya kata tak ada baris lagi, senang. Hantar baca ke mana pun. Ada baris, susah nak baca, orang agak tak ada baris, hang bubuh ke mana pun. Senang lah Ustaz, senang lah. Tapi lama-lama belajar, kalau lama aku tak tahu lah. Tak belajar tu tahu. Bila belajar jadi tak tahu. Masalah dia. Tapi kena belajar lah. Itu. Jadi kita adalah da'i. Sebagaimana sahabat-sahabat Nabi. Contohnya Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu ta'ala anhu. Siapa kenal Sa'ad? Ya kan? Mana yang mati dalam peristiwa apa dia mati? Peristiwa Khandaq kan? Dia dalam perang Khandaq tu, dia ni ketua kaum lah, ketua kaum dia, Sa'ad bin Mu'adz. Pada perang Khandaq tu dia kena panah dekat Ukhul. Ukhul ni di sinilah macam tu lah, kena panah sini, putus urat. Maka dia ikat kan? Dia balut sini. Dia darah tu tak banyaklah keluar, tapi darah tu masih keluar. Urat dah putus kan. Masa tu tak ada lagi pakar sambung urat. Tak ada. Jadi maknanya darah keluar maknanya keluar tadi. Sampailah Sa'ad tadi dia mati kan. Tapi nak cerita Sa'ad bin Mu'adz tu, bagaimana dia Islam? Dia Islam di tangan siapa? Siapa yang Islamkan dia? Ingat tak? Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair radhiyallahu ta'ala anhu, seorang pemuda yang dihantar oleh Nabi SAW daripada Mekah ke Madinah sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Dia dakwah, pergi kepada kabilah Usaid bin Khudair, ajak kepada Islam. Mari Sa'ad bin Mu'adz. Dia kata, apa ni? Kamu datang ke tempat kami ni, buat ajaran baru apa semua, membodohkan orang-orang cerdik di kalangan kami, kan? Menidakkan segala berhala-berhala kami, Tuhan-Tuhan kami. Dia kata, afatajlis wa tasma'. Boleh tak duduk dan dengar? Maka Mus'ab pun cerita, Islam ni begini dulu kami ni maknanya membunuh anak-anak kecil apa semua kerana takut dia makan rezeki sekalian. Cerita panjang sehingga dia semakin lama wajah dia semakin berseri. Aku nampak cahaya Islam di wajahnya. Dia kata, kaifa yasna'u man yuridu an yadkhula fi hadha ad-din. Bagaimana nak buat orang kalau nak masuk agama ni? Idhab fataghtasil thumma tashhad syahadat al-haq. Hang pergi mandi kemudian mengucap dua kalimah syahadah. Maka Sa'ad bin Mu'adz pergi mandi. Setelah Usaid bin Khudair, dia sepupu dia juga lebih kurang macam tu, dia pun datang mengucap dua kalimah syahadah. Maka dia balik ke kampung dia,
Kan? Dia ni orang yang sangat dicintai, yang sangat dikasihi oleh kaum dia. Ketua kabilah. Orang sayang dekat dia. Kan? Tak tahulah sebab apa orang sayang dekat dia, tapi orang sayang sungguhlah dekat dia. Maka dia pun sambut dia masuk. Dia kata kamu ni balik dengan wajah, bukan dengan wajah yang kamu pergi, balik dengan wajah lain. Dia kata sesungguhnya hari ini lelaki dan wanita kamu haram ke atasku untuk bercakap dengan mereka sehingga mereka masuk Islam. Maka tak sampai petang, di petang tu saja semua orang kampung dia masuk Islam. Baru masuk Islam tadi, balik kampung. Kampung dia bukan jauh pun dengan apa nama tu kan. Jadi mana balik kampung? Maka dia tulis, dia kata tak boleh aku nak cakap dengan siapa-siapa di kalangan kamu melainkan apabila dia dah Islam baru boleh cakap dengan aku. Petang tu semua masuk Islam. Jadi Allah nak bagi hidayah dekat orang tu bukan payah kan, melalui seseorang. Li ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am. Jadi maknanya Allah beri hidayah kepada seseorang melalui kamu lebih baik daripada kamu memiliki unta merah, bukan kancil merah, unta merah. Kan? Unta merah. Kancil merah apa? Dia beradik dia jugalah kan. Merah juga. Itu dia. Unta merah ni sama nilai dengan tu kot. Ferrari di kalau merah kan. Mungkin kot. Dulu unta merah lah ni Ferrari yang warna merah tu. Ataupun 4 share untuk dikongsi. Itu dia. Baik itu cerita dia. Mana kita semua adalah da'i. Kita cubalah cerita sikit-sikit kawan-kawan kita yang bukan Muslim semua tu. Kadang-kadang yang bukan Muslim ni dia tak tahu pun. Kita tak takut ke di akhirat besok kita ni kawan dengan orang yang bukan Muslim, tapi kita tak pernah cerita dekat dia walaupun sikit, walaupun sekali pasal Islam. Supaya apa? Supaya lepas tanggungan kita di akhirat besok. Supaya apa? Dia tak cari kita. Besok di akhirat besok dia cari kita. Ni mana ni? Mana kawan ni? Mana kawan ni? Oh, dia tak cerita dekat aku, tak pernah cerita pun dekat aku pasal Islam. Pegang tangan kita. Pasal apa hang tak cerita aku tak tahu pun. Kita nak jawab macam mana? Takkan tak ada. Itu masa tu serah pada Allah Taala lah kan. Jadi maknanya itu, kita kalau ada rakan-rakan yang bukan Muslim kan, itu satu kita panggil, mungkin satu kelebihan untuk kita kalau kita gunakan peluang itu untuk ajak mereka cerita. Tak ajak pun cerita dulu kan. Orang menega ni cerita lah. Cerita kelebihan produk ni apa semua kelebihan dia kan. Sampai 3-40 kelebihan. Oh ya, takkan dia tak sangkut satu. Aku dah penyakit ni ada juga no. Kan? Mana macam tu. Ajak cerita pasal Islam tadi kan. Jadi macam tu. Tapi kita di Malaysia ni lambat sikit lah. Tapi sebelah barat sana mereka dah dapat Islam, mereka dah ada kesedaran Islam, mereka bawa mikrofon ni apa semua, hela ke apa, tunggu tepi jalan, tahan orang kan. Hantar tak pasal Islam. Lain kali orang tu lah tu juga mengucap 2 kalimah syahadah. Sekarang kita saudara, dia kata. Sekarang kita dah jadi saudara. Walaupun aku tak kenal pak hang, aku tak kenal mak hang, hang tak kenal pak dan mak aku, tapi kita sekarang dah jadi saudara. Okey, betul ke? Ya, kita dah bersaudara. Dia seronok peluk kawan tu, dia masuk Islam. Kita duduk tengok dalam YouTube tu kan. Di sebelah barat sana, berapa ramai orang dah masuk Islam. Hari-hari ada orang masuk Islam. Tapi kita di Malaysia ni takut nak cerita Islam kat orang. Nak tonjolkan kita ni Islam pun takut. Nak simpan janggut pun takut. Apa kata ni aku pengganas semua. Ada janggut. Siapa yang kata ada janggut tu pengganas? Sing pun tak kata pengganas pun. Sing janggut pun panjang juga. Kenapa tak dikata dia sebagai pengganas? Orang Islamnya bila ada janggut bubuh kata pengganas. Macam tu sekali. Siapa kata? Orang Islam sendiri yang kata. Tanya dia pasal apa? Pasal saya ada janggut kan, nampak saya macam pengganas. Yalah, persepsi orang macam persepsi macam tu lah. Kan? Awak punya persepsi tu maknanya macam pengganas. La ilaha illallah. Macam tu kan. Islam apa macam tu? Tak kenal agama dia, tak tahu agama dia apa. Kan? Dia jadi macam tu. Sebab apa? Sebab mereka duduk mengaji tok guru mereka belah tu. Tok guru mereka duduk ajar tu. Kan? Jadi mereka pun ikut tok guru mereka lah. Orang macam ni nak kata apa akidah dia, serah pada Allah Ta'ala saja. Itu dah. Baik. Dan memperingatkan umat tidak terjerumus dalam perbuatan syirik. Perbuatan syirik, bukan perbuatan musyrik, perbuatan syirik. Musyrik itu orang yang menyekutukan Allah. Syirik itu kesyirikan lah.
Dengan demikian ia telah meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah. Itu dia. Kita dakwah ni kadang-kadang dengan lisanul hal. Lisanul hal ni pada penampilan kita, akhlak kita. Kan? Lisanul hal. Lisanul maqal dengan lidah. Kadang-kadang orang masuk Islam dengan lisanul hal, muamalah kita. Kita ni menepati janji apa semua, tengok kan, baik, bagus. Jadi orang Islam yang menerapkan nilai-nilai Islam dalam diri dia, kan, maknanya orang suka. Mula-mula orang tengok takut, dia tengok. Tapi tengok bila dah duduk bermuamalah dengan orang tadi, dia suka. Akhirnya dia masuk Islam dengan sebab akhlak orang Islam. Jadi ramai sahabat-sahabat, ada antara sahabat-sahabat yang masuk Islam tengok akhlak Nabi SAW. Kan? Peristiwa Badui, maksud yang kencing dalam masjid tu kan. Macam tu juga tengok akhlak Nabi kan. Kalau kita kan jadi siap masjid kan, kita terkah kawan tu kan, cabut gigi palsu lah jawab dah. Pasal apa? Pasal aku nak kena basuh sekali lagi. Pasal aku siap masjid. Tu dia. Jadi macam tu. Dengan demikian kita telah mencontohi Rasulullah SAW dalam berdakwah. Kemudian selepas tauhid, maka fatrah ukhuwah, mempersaudarakan sesama orang-orang Islam. Orang Islam ni adalah al-mu'minuna ikhwatun. Orang Islam ni semuanya bersaudara. Dalam hadis pun Nabi sebut kan, maknanya apabila sakit satu anggota, maka anggota lain pun terasa sakit. Masalul mu'min, kal jasadil wahid. Perumpamaan orang beriman itu seperti jasad yang satu kan. Itu dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah dari Mekah ke Madinah untuk membangun sebuah masyarakat Muslim yang tegak berdasarkan saling cinta dan kasih sayang. Sahabat-sahabat Al-Ansar ni tak boleh nak ceritalah macam mana depa ni kemuliaan dan kebaikan depa tadi kepada golongan al-muhajirin. Sampai macam tu sekali. Kan, kalau yang ada dua kebun tu maknanya ya Rasulullah, maknanya Nabi saudarakan di antara Muhajirin dan Ansar kan. Maka Ansar kata, ya Rasulullah, saya ada dua kebun, maka saya bagi satu kebun untuk saudara saya ini. Saudara yang maknanya Nabi saudarakan dia lah, Al-Ansar dan Muhajirin. Sebab orang Muhajirin ni dia mari selai pinggang, segala pinggang mangkuk, periuk belanga apa tak bawa. Lari malam kan, bawa selai pinggang tak ada apa. Jadi Muhajir Al-Ansar yang menolong mereka. Ini Allah Taala sebut dalam surah 59, surah Al-Hasyr, ayat 5 ayat 9. Allah Taala ceritakan, Allah kata walladzina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim. Surah Al-Hasyr ayat 9. Dan orang-orang yang tabawwa'u ad-dar, yang mereka itu ahli Madinah, yang menempati Madinah itu, penduduk Madinah lah. Wal iman, dan mereka itu beriman min qablihim, sebelum saudara-saudara mereka berhijrah ke Madinah tadi, pada beriman dah. Maknanya Nabi dah hantar kan Mus'ab tadi apa semua kan sebagai wakil Nabi SAW. Dia mereka dah beriman sebelum Muhajirin datang. Bila Muhajirin datang, mereka daripada mana yuhibbuna man hajara ilaihim. Allah Taala cerita dalam Quran tentang kelebihan Al-Ansar ni kan. Mereka mencintai orang-orang yang berhijrah kepada mereka. Kemudian Allah kata lagi, wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu, dan mereka tidak mendapati dalam dada mereka hajat pada apa yang mereka telah diberikan oleh Allah Taala daripada kesenangan. Wa yu'thiruna ala anfusihim, mereka mengutamakan orang lain di atas diri mereka. Mereka utamakan orang lain atas diri mereka. Ini para Al-Ansar. Macam kita hari ni lah, kita duduk dengar, baca dalam berita apa semua kan. Kalau orang naik LRT komuter apa semua tu kan, sampai ibu yang sedang menyusukan anak tu terpaksa duduk atas lantai. Kenapa? Tak ada orang yang isar. Tidak ada orang yang mengutamakan orang lain atas diri dia. Masing-masing tengok buat tak tahu saja. Kan? Macam tu. Dia bukan cerita akhirat, ni cerita dunia. Kalau cerita akhirat, nafsi-nafsi lah, nasib hang lah. Cerita dunia, kalau kita mengutamakan orang lain atas diri kita, di atas perkara dunia apa semua,
maka darjat kita tinggi di sisi Allah Ta'ala, kita dapat pahala. Tapi tak tahulah berapa ramai orang yang tak mengaji, ataupun mengaji dia malu nak beramal dengan ilmu dia. Berapa lama lepas saya baca, tak berapa lama dah baca dalam surat Habaq tu, tengok kan, surat Habaq, dia habaq kat kita tengok lah. Ya, jadi maknanya itulah, tak ada ilmu tu kot. Tidak ada pengetahuan tentang mengutamakan orang lain atas diri sendiri dalam perkara dunia tadi. Tapi dalam perkara ibadat, tak boleh kita utamakan orang lain. Kita kena utamakan diri kita dulu. Umpamanya kita duduk belakang imam saf pertama tadi kan, sembahyang, tiba-tiba ada orang lebih tua daripada kita, kan, kita pakcik tua daripada saya, pakcik dulu, pakcik, sebab pakcik nak mati dulu, pakcik kena ambil pahala banyak sikit, ni kan, saya ni tak apa lagi lah. Tak, jangan. Maknanya kita kena utamakan diri kita dalam bab pahala. Bab pahala. Itu dia. Jadi para sahabat ni macam tu. Wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah, mengutamakan orang lain walaupun mereka ini dalam keadaan hajat yang amat sangat. Tak cerita pun hajat daripada orang. Bukan semua Al-Ansar ni orang kaya. Bukan semua Al-Ansar ni orang senang, ada yang susah-susah, tapi tak tunjuk muka susah pun. Kan? Nabi kita ni ada tetamu ni, orang Islam bawa pergi, siapa nak bawa pergi rumah dia, saya semua pekat angkat tangan nak bawa pergi rumah dia. Padahal bukan dia tahu pun apa ada di rumah dia. Makanan tadi apa semua kan, dia bukan tahu pun, tapi yakin dia terhadap Allah Ta'ala tadi kan, dia angkat tangan je. Rumah saya kan, berebut tadi nak pahala. Orang lain ni berebut tak mau pahala. Yalah, kita tengok dalam duk perhati tengok masa di masjid sembahyang 5 waktu apa semua kan, bila Bilal dia qamat tadi kan, slow berjalan lambat, semua tak mau duduk saf depan. Semua tak mau duduk dekat imam. Semua nak duduk jauh pada imam. Padahal pahala tu yang paling besar duduk dekat imam. Kan? Semua jalan slow lambat, nak bagi saf depan penuh, dia duduk belakang. Nak cabut lari awal. Nak cabut lari awal, kamu duduk saf pertama tak apalah, tak ada masalah apa. Kan? Itu dia. Baik. Itu Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Hasyr ayat 9. Surah 59 ayat 9 tentang tu. Hal yang pertama beliau lakukan adalah membangun masjid. Buat masjid kan, di Masjid Quba apa semua kan, tempat berkumpulnya umat Islam dalam beribadat kepada Allah. Di dalamnya mereka berkumpul 5 kali sehari untuk mengatur hidup mereka. 5 kali sehari ni kita kena jumpa Allah Ta'ala ramai-ramai, kan? Jumpa saudara kita. Sebab tu kalau orang ni dia rajin pergi masjid, dia tak pergi 3-4 hari orang cari. Dia ni pergi mana tak nampak 3-4 hari kan? Pak Long pergi mana 3-4 hari tak nampak? Pergi mana apa? Mati dah Allah. Mati dah. Aku patut aku tak ada, aku seminggu tak ada di kampung tu, aku tak tahulah. Mai tengok Pak Long tu tak ada 3 hari. Nampak tak abang kata dia mati dah. Mati dah Pak Long tu. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Kita pun doalah untuk dia kan. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Doa untuk dia. Jadi macam tu kelebihan dia. Bila maknanya kita ni orang baik-baik kenal kita seronoklah. Orang soleh ni kenal kita. Saya ni kenal lah sebahagian wajah-wajah yang ada di sini. Kalau tak mari kelas tu saya teringat jugalah, tapi tak tanyalah. Tak tanyalah, tapi dia teringatlah dia pun ni makcik ni pergi manalah kan. Ada seorang dua orang yang tak mari lama dah, tapi tak tahulah, mungkin dia tak tahulah, wallahu alam, mungkin kelas pagi ke apa kan. Tapi tu tertanya-tanyalah, adakah dia masih hidup, adakah dia masih sihat, tanya jugalah kan. Ada wajah-wajah yang kita maknanya terlekat di sini kan, kenal kita, walaupun dia tak kenal kita, kita kenal dia. Tapi yang banyaknya kita tak kenal dia pun kenal kita lah. Tu yang banyaknya. Tu yang banyaknya. Nampak macam mana? Ni 5 kali sehari kita duduk pergi berulang-alik ke masjid. Itulah kalau kita tak ada masalah apa, kita itulah orang lelaki, cerita untuk orang lelaki lah. Kalau orang perempuannya, rumahnya lebih baik daripada masjidnya. Biliknya, rumahnya dalam biliknya itu lebih baik daripada masjidnya. Itu untuk orang muslimat. Itu kelebihan kaum wanita. Hatta di Masjidil Haram, kata Syekh Ibn Utsaimin, hatta di Masjidil Haram. Macam itulah. Baik. Nampak macam mana? Pahala dan kelebihan. Untuk orang lelaki ada bahagian, untuk orang wanita, untuk kaum wanita ada bahagian dia. Jadi kalau kami tak berebut-rebut, tak berlumba-lumba dengan orang lelaki, kami dapat pahala. Ya, Nabi kata khairun, lebih baik. Khair mana dia lebih baik. Itu dia.
Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam segera mempersaudarakan antara kaum Ansar, penduduk peribumi Madinah. Orang asli lah, kaum asli tempat kita ni. Orang asli ni orang asal situ. Kan? Kita pun bubuh nama orang asli, bubuh peribumi itu tak apalah. Orang asli tak apa nak sedap kan, sebab kita pun asli juga. Bukan palsu, asli. Kan? Kita kata depa orang asli, kita tak asli ke? Tak ori. Baik. Penduduk peribumi Madinah dengan orang-orang muhajirin dari Mekah. Itu dia. Nabi saudarakan mereka. Yang hijrah dengan meninggalkan semua harta benda mereka, tinggal habis, tak ada apa dah. Kadang-kadang isteri tak mau ikut, tinggallah. Isteri tak mau masuk Islam, tinggal. Suami tak masuk Islam, tinggal. Kan? Kenapa? Kerana Islam tadi. Orang-orang Ansar pun lalu menawarkan harta kepada kaum muhajirin dan membantu memenuhi apa sahaja yang mereka hajatkan. Tolong. Itu dia. Itulah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, kan, bawah tu. Rasulullah mengetahui bahawa telah terjadi permusuhan antara sebahagian penduduk Madinah, Aus dan Khazraj. Aus dan Khazraj 500 tahun ni berkelahi. Sejak 500 tahun. Okey. Bergaduh sama-sama adik-beradik, Aus dan Khazraj. Sikit punya hal, kan, cabut kerih, orang Melayu lah, kan. Mereka pakai pedang, kan, cabut pedang. Tu dia, maknanya bertetakan, berbunuhan. Jadi Nabi satukan di antara Aus dan Khazraj. Maka Rasulullah mendamaikan di antara mereka, menjadikan mereka bersaudara, yang satu sama lain saling mencintai dalam ikatan iman dan tauhid, seperti ditegaskan oleh sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi kata, la tahasadu, jangan duk berdengki. Jangan duk berdengki. Hadis ni lah, tapi hadis hak terjemahan ni dia ambil hak ujung. Ni saya baca hak mula. La tahasadu, jangan duk berdengki, wala tanajashu, wala tanabaru, wala tadabaru. Jangan saling duk membelakangkan antara satu sama lain. Wala yabi' ba'dukum ala ba'din. Maknanya jangan kita pergi beli barang orang dah beli dah, kan? Wa kunu ibadallahi ikhwanan, jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Al-muslim akhul muslim, Nabi kata. Orang Islam adalah saudara Islam yang lain. Orang Islam adalah saudara Islamnya yang lain. La yadhlimuhu, janganlah dia menzaliminya. Jangan duk zalim orang, kan? Wala yakhzuluhu, jangan dia maknanya membiarkan saudaranya tadi dizalimi. Kullu muslim, setiap orang Islam haram, ialah haram damuhu, hartanya, darahnya, wa maluhu, dan hartanya, wa irduhu, dan maruahnya. Haram kita tumpahkan darah orang Islam, haram kita ambil harta orang Islam, haram kita jatuhkan maruah aib orang Islam. Itu dia, haram. Jadi orang Islam ni adalah bersaudara. Maka bersatulah kita, kan? Yang memecahkan kita siapa dia? Itulah, kan, puak-puak munafikin, puak-puak musyrikin, kufar ni sentiasa nak memecah belahkan di antara orang-orang Islam. Lepas tu kawan dia kata, aku tak setuju dengan hang tak setuju dengan aku. Okey, tak apa. Hang tak setuju dengan aku, tak apa, hang pergi buat jemaah lain. Aku ada jemaah lain. Jadi maknanya di situ dah berpecah belah. Pecah belah, kan? Masjid satu, tapi ada dua jemaah. Dua bergaduh sama sendiri. Hak ni mengucap 2 kalimah syahadah, hak ni mengucap 2 kalimah syahadah. Hak ni pergi tuduh kawan ni tak betul, kan? Hak ni pun tuduh kawan ni tak betul. Jadi dua bergaduh. Kenapa tak bersatu sesama Islam? Jadi pecah belah. Ada jadi 2-3 kumpulan. Pasal padahal ni mengucap 2 kalimah syahadah, ni mengucap 2 kalimah syahadah juga. Beriman kepada Allah Ta'ala juga, kan? Jadi macam tu. Maknanya kita nak kena hilangkan perpecahan tadi. Sebab tu Allah Ta'ala kata dalam Quran, kullu hiwala kullu hizbim bima ladaihim farihun, setiap kumpulan dia gembira dengan apa yang ada padanya. Dilarang kita tadi berpecah belah, berkumpulan, berjemaah tadi, kan? Tak boleh. Itu dia. Ikut jemaah yang ada padanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, jemaah para sahabat radhiyallahu taala anhum, mesti di atas manhaj Nabi sallallahu alaihi wasallam, berada di atas manhaj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu manhaj orang Islam adalah bersaudara. Itu dia.
Kemudian setelah fatrah persaudaraan, datang pula fatrah persiapan. Persiapan kekuatan. Bila maknanya orang Islam tadi, kan, dah jadi seperti binaan yang kukuh, dah kuat dah kan. Sekarang persiapan pula. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan agar umat Islam bersiap siaga untuk menghadapi musuh-musuh Islam. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah, dan siapkanlah untuk menghadapi mereka apa saja yang kamu sanggupi daripada kekuatan. Siap siadalah. Itu dia. Jadi orang Islam ni dia kuat. Dia bersedia sentiasa orang Islam. Tapi yang jadi masalahnya, orang yang mungkin dia tu ada sifat nifaq, sifat munafik dalam dia tak suka benda-benda macam ni kan pada orang Islam. Rasulullah SAW menafsirkan ayat ini dengan sabdanya, ala innal quwwata ar-ramyu. Nabi kata sungguhnya kekuatan itu adalah melempar. Melempar ni membaling, lembing ataupun memanah. Dululah. Sekarang ni menembak lah, masa latihan masuk kelab menembak apa semua tu kan. Kalau boleh masuklah. Tapi mahal lah yuran dia, 500 nak masuk kan. Masuk berlatih. Orang perempuan boleh ke? Masuklah, tak ada masalah apa. Bukan nak kena berlari. Ya. Dia masuk, tak ada masalah apa. Tapi orang satu tak ada masalah, boleh masuk kan. Masuk kelab menembak, kelab menunggang kuda, kan. Kita disuruh. Maknanya kita buat amalkan sunnah ni tadi kan. Untuk tenaga kita, kekuatan jiwa dah kuat, fizikal kena kuat juga, kan. Kalau kau tengok jalan pakai tongkat sengit tak jadi juga kan. Maknanya biar dia gagah tadi kan, gagah. Tu baik. Nabi kata, ala innal quwwata ar-ramyu. Melempar, menembak dan mengajarkannya adalah wajib atas setiap muslim. Berlatih, kan, sesuai dengan kemampuannya. Meriam tank baja ni kereta kebal no. Berlatih. Kita ni maknanya kena masuk askar lah. Masuk askar pun tak terima ada janggut panjang. Masuk askar wataniah pun tak boleh, kena cukup janggut dulu masuk wataniah boleh. Rela tak tahu boleh ke tak. Kena ada janggut, kena cukup janggut juga kan masuk rela. Cukup janggut saya tak mau. Kan? Kan? Sebab kalau cukup janggut ni saya jadi orang perempuan lah. Macam tu lah, orang lelaki dia ada janggut. Kan? Kalau cukup jadi orang perempuan. Tak mau. Dulu teringin kot nak jadi askar kan. Masuk jadi askar kan, maknanya tu. Masuk rela pun tak apalah, paling kurang kan. Rela pun depa kata kena cukup janggut, ikut juga tak jadi. Tu. Baik. Pesawat tempur dan berbagai senjata lainnya semua membutuhkan menghajat, bahasa Indonesia ni minta maaf. Berhajat kepada latihan dan belajar melempar ketika menggunakannya, kan? Alangkah baiknya jika para siswa di sekolah-sekolah diajari oleh raga melempar atau memanah, sukan menembak dan sukan memanah tadi kan. Tapi depa jangan duk salah guna pula kan. Salah guna tu depa duk tangkap tu. Kan. Kena penjara. Jangan duk salah gunalah. Ni bila maksud diperlukan oleh kerajaan, maka depa ni semua dah ada latihan. Kerajaan dah perlu depa tadi semua dah ada berlatih. Macam apa? Sekarang ni PLKN apa? PLKN. Bagus itu PLKN tu bagus ya. Latihan fizikal tadi kan. Budak-budak daripada duduk merempit atas jalan tu bawa PLKN mana dia terbiak sikit. Kan? Isnin Khamis puasa. Tak ada puasa ke tak atau wallahu alam lah. Tak ada lah. Tapi dia semayang pula tak kot. Takkan tak semayang. Saya pernah jugalah dekat tu. Pergi tengok budak-budak tadi dekat kamp PLKN tu lah. Dekat Kedah sana, tu tempat tu. Depa duduk berdating belakang tu. Saya pergi berdiri duduk tengok depa. Depa tengok kita, depa pun tak tahu. Hangpa tengok janggut panjang pun tak heran tu. Nak kata apa? Kan? Dalam kamp tu lah. Saya duduk luar pagar ni. Tengok budak lelaki perempuan duduk dating belakang tu kan. Tu dia. Duduk dating ke duduk apa? Dating kan? Tak tahulah tu bahasa apa. Seorang putih. Kan? Tak kena gaya lah. Dia seeloknya kan diasingkan. Bukan seeloknya, wajib. Wajib dia asingkan budak laki-laki dan budak perempuan tu. Pasal apa? Dia karan. Kan? Dia karan ni kuat. Budak-budak ni karan ni kuat. Tahu tak karan? Karan ni apa dia? Karan.
Keran ni orang Kedah panggil keran, orang sini panggil apa? Chemistry. Oi, bahaya tu. Kan? Tapi betul lah, wajib lah benda tu kan. Dia pun kena asingkan, buat sebelah pagar kan. Tapi ceritanya PKN tu bagus lah, tapi nak kena perbetulkan. Kan, betul kan? Maknanya tu depa punya kerja lah. Kita ni siapa nak cakap kat depa kan? Hang siapa nak cakap benda tu, dia kata. Baik. Lalu digalakkan lomba untuk jenis olahraga tersebut. Sukan lah. Buat sukan. Sukan memanah, sukan menembak, sukan apa nama, menunggang kuda. Kan? Saya tengok dalam YouTube tu, komando Melayu, komando Malaysia ni hebat. Dia tembak tu kan. Allahu Akbar. Kawan tu depan tu tak belon sini, tak belon sini. Oh, kawan ni beraninya. Peluh juga kawan tu, saya tengok buat macam ni jugalah. Dia sambil maknanya dia melentang tu kan. Melentang tu dia boleh tembak. Oh, komando Melayu, komando Malaysia ni kan. Hebat, masya-Allah. Tengok. Dia boleh tembak kawan dia, tapi bukan tembak kawan dia lah, tembak belon kat sini celah kangkang. Dia boleh tembak kan. Kena pula tu. Allah. Bagi kita upah 1,000 pun kita tak mau nyawa. Aku bagi 1 juta pun kita duk fikir banyak kali kan. Melainkan dia bagi kita pakai baju besi ke kan. Tutup semua tak kena. Tapi bukan pakai apa. Kalau kena, tapi tak kena. Kena belon je. Hebat. Allah Ta'ala bagi kan. Tu dia. Kita tengok tu berpeluh. Bukan orang hak kena tu, hak tengok tu berpeluh kan. Peluh. Tu dia. Sehingga anak-anak menjadi siap guna mempertahankan agama dan tempat-tempat suci. Tempat-tempat suci mereka, Mekah, Madinah, apa semua kan. Tadi tu. Sayang sekali anak-anak sekarang lebih suka menghabiskan waktunya dengan PlayStation. Tak ada apa sini. Kan, main game. Tengok senyap, sunyi, bagusnya anak ni. Pergi mana ni? Tak ada. Kan, tak bising, tak apa. Duduk dalam bilik senyap ya. Main game. Daripada pagi sampai ke pagi setengah orang tu kan. Ya Allah. Menghabiskan waktunya dengan bermain bola dan penyelenggaraan pertandingan di sana sini. Kita dah tengok berapa kali. Hari tu sekali dekat Mesir kan, yang mati berapa ramai. Lepas tu baru ni pula mati pula kes bola. Baru ni kan baca 2-3 hari lepas apa, 2-3 minggu lepas kan? Kes bola di Mesir. Di Mesir berpijak-pijak tadi kan. Beribu-ribu orang duk berebut tadi nak tengok bola. Seronok tak mana bola saya pun tak tahu. Alhamdulillah Allah tak campakkan minat bola tu dalam hati kita kan. Bukan dekat orang lelaki, orang perempuan bodoh juga yang ekstrim bola tadi kan. Gaduh suami isteri kadang-kadang dengan kes bola. Betul. Nah. Isteri sokong hak ni, suami sokong hak ni, tiba-tiba hak isteri menang. Suami dia angkat kerusi plastik tu hantam kepala bini dia. Pasal bini dia duduk, orang tak apa, duduk candek dia, candek. Duduk sindir dia, perli dia kan. Ejek dia. Kan, tu cerita dia. Pasal bola yang sanggup mati, pasal bola. Dan penyelenggaraan pertandingan di sana sini, mereka membuka paha padahal Islam menyuruh kita agar menutupinya. Buka paha tunjuk ke orang, bukan lok pendek. Tu dia. Dan meninggalkan solat padahal Allah menyuruh kita menjaganya. Tinggal solat. Tu dia. Tengok bolanya pasal tak solat lah. Tengok musim bola jalan jam kan. Kita sakit hati tak lah, kita nak pergi kelas kan. Tengok jam, ya Allah. Tu kes bola dah, kes apa. Itu yang ketiga. Yang keempat, kita kembali kepada akidah tauhid. Ketika kita kembali kepada akidah tauhid, kita pasti saling berkasih sayang dalam ikatan persaudaraan Islam, serta telah siap menghadapi musuh dengan berbagai senjata yang dimiliki. Maka insya-Allah akan turunlah pertolongan buat kaum muslimin. Sebagaimana pertolongan itu telah diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada para sahabat sesudah baginda wafat. Begitu juga pertolongan Allah Taala hantar kepada para sahabat kan. Allah berfirman, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhallazina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum wallazina kafaru fata'sal lahum wa adalla a'malahum. Allah kata,
Wahai orang-orang yang beriman, intan surullah, kalau kamu tolong Allah. Tolong Allah Ta'ala macam mana? Kan? Tolong agama Allah Ta'ala. Kan? Mana tolong agama Allah Ta'ala, nescaya Allah Ta'ala akan menolong kamu, Allah akan tolong kamu. Itu dia. Bila Allah tolong kamu, Allah akan teguhkan kedudukan kamu. Allah akan teguhkan kedudukan kamu. Allah akan beri kemenangan kepada kamu, kekuatan kepada kamu. Dan orang-orang kafir, kecelakaan bagi mereka. Wallazina kafaru fata'sal lahum. Orang-orang kafir ni kecelakaan bagi mereka. Wa adalla a'malahum. Allah sesatkan segala amalan mereka. Rugi. Itu orang kafir. Kemudian yang kelima, urutan period sebagaimana di atas tidak berarti masing-masing period berdiri sendiri. Dengan kata lain bahawa period ukhuwah tidak disertai dengan oleh period tauhid, tetapi period tersebut saling mengisi dan berhubungan erat. Semuanya saling memerlukan di antara satu sama lain. Baru akan datang pertolongan kepada orang-orang Islam. Mana ada tauhid, ada persaudaraan, ada tauhid, ada persaudaraan, ada persiapan. Kan? Mental, fizikal semua sekali lah. Kan? Kemudian kembali kepada akidah tauhid. Kemudian maknanya yang kelima tu dia kata itulah, semua ni saling memerlukan di antara satu sama lain. Kemudian yang keenam, yang ke-26, pertolongan Allah kepada umat Islam. Allah kata dalam Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Dan telah menjadi kewajipan kami untuk menolong orang-orang yang beriman. Allah kata Allah pasti akan tolong orang-orang beriman. Ayat Al-Quran ini menjelaskan bahawa Allah menjanjikan pertolongan bagi orang-orang beriman di atas musuh-musuhnya. Siapa musuh-musuh Allah? Orang kafir, musyrikin, musyrikin tadi kan. Itu dia. Ini adalah suatu janji yang tidak mungkin diingkari. Sebagaimana ayat yang kita baca tadi lah kan. Ya ayyuhallazina amanu in tansurullaha yansurukum wa yuthabbit aqdamakum wallazina kafaru fata'sal lahum wa adalla a'malahum. Itulah Allah Ta'ala cerita. Kemudian sebagaimana firman Allah Ta'ala juga dalam surah Al-Anbiya, surah 21 ayat 105, 106. Okay? Allah ada cerita yang sama juga, bahawa pertolongan Allah Ta'ala tadi untuk orang-orang yang beriman. Allah kata, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa laqad katabna fiz zaburi min ba'di dzikri annal arda yarithuha ibadiyas salihun inna fi hadza la balaghan liqaumin 'abidin. Surah Al-Anbiya, Allah Ta'ala cerita, sesungguhnya kami telah tulis di dalam Az-Zabur, kitab Az-Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Az-Zabur kami telah tulis di dalam Az-Zabur, dan setelah kami tulis di Lauhul Mahfuz bahawa bumi ini mewarisinya oleh hamba-hambaku yang saleh, kata Allah. Bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hamba Allah Ta'ala yang saleh. Artinya, sesungguhnya ini benar-benar menjadi peringatan bagi kaum yang beribadat kepada Allah Ta'ala. Itu cerita Allah dalam Al-Quran, bahawa Allah akan beri pertolongan kepada orang-orang beriman. Allah telah memberikan kemenangan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dalam perang Badar, dalam peperangan Badar, Ahzab dan peperangan lainnya yang beliau lakukan. Perang Badar ya, berlaku pada tahun yang ke tahun yang ke berapa? Bulan apa? Perang Badar bulan apa? Bulan Ramadan kan? Tahun depan lah, tahun depan. Aha. Tahun depan? Okay. Tahun yang kedua? Tahun depan? Tahun depan? Tahun yang kedua. Tahun depan lah kan, tahun kedua kan? Ni tahun pertama. Tahun depan tahun kedua lah. Itu dia. Tahun kedua Hijrah. Ini perang Badar. Sebagaimana yang Allah Ta'ala cerita panjang jugalah dalam surah Al-Imran. Boleh jugalah kita nak tadabbur ayat tu kan. Ayat surah Al-Imran, surah Al-Imran ayat 1, 2, 3.
Ayat 1 cantik yang 1 2 3 ni. Ya. 1 2 3. Al-Imran. Cerita tentang perang Badar. Al-Imran ada berapa ayat? Surah Imran ada berapa ayat? 200 ayat. Ayat 1 2 3 Allah sebut tentang perang Badar. Nampak tak? Ada Quran jumpa tak? Kan? Allah kata di sini. Oh ni. Ini termasuk terbuka surah An-Nisa pula. Hai, ada tolong baca kat kita. Masya-Allah. Sedaplah Sudais, masya-Allah. Saya Sudais ada di sini ya. Tu nampak tak? Idh hammat ta'ifatan, ayat tu 1 2 3 tu kan. Walaqad nasarakumullahu bi Badrin. Sesungguhnya Allah telah menolong kamu di Badar. Pasal apa Allah telah cerita ayat ni? Untuk kita baca hari ni dan sampai hari kiamat orang baca pasal apa? Kan Allah cerita tu. Peristiwa yang berlaku 1400 tahun lalu kan. Tapi Allah cerita untuk kita dan untuk generasi yang akan datang sampai kiamat. Allah Ta'ala kata, sesungguhnya kami telah menolong kamu. Allah telah menolong kamu di Badar. Kamu semua orang yang beriman kan, di Badar dulu. Wa antum adillatun, sedang kamu dalam keadaan susah, lemah. Fattaqullaha la'allakum tashkurun. Allah kita bertakwa kepada Allah. Kan? Semoga kamu jadi orang yang bersyukur. Allah nak suruh kita jadi orang bertakwa. Kalau kita jadi orang yang bertakwa, pertolongan tu akan datang setiap masa. Dan setiap generasi akan jadi macam tu. Dia akan berulang sampai hari kiamat. Syarat nak datang pertolongan di antara dia at-taqwa. Kan? Jadi kalau tak ada takwa, jangan doa harap pertolongan daripada Allah Ta'ala. Itu dia. Kan? Ayat dia sampai ayat 124 pun macam tu. Allah Ta'ala ceritakan kisah ni sampai ayat 127 kan. Cerita tentang itulah, iz taqulu lil mu'minin, ketika engkau berkata kepada orang-orang beriman. Nabi kata kepada orang beriman yang sikit tu, 300 lebih tu kan, yang mari tentera 1000 lebih ni, 1000 orang, tak cukup ke Allah Ta'ala tolong kamu kan, dengan 3000 tentera daripada malaikat yang diturunkan? Bala, kan? Memang benar. Allah Ta'ala kata, in tasbiru wa tattaqu, kalau kamu semua bersabar dan kamu semua bertakwa. Takwa ni kena ada sabar. Kita nak kena sabar sampai bila nak kena sabar? Sampai matilah sabar. Kan? Sampai bila-bila kita kena bersabar dan bertakwa. Wa ya'tukum min fawrihim. Kan? Maknanya ketika musuh tadi menyerang serta merta, kamu bersabar dan kamu bertakwa. Ni Allah Ta'ala hantar kepada kamu 5,000 pula. Bi 5,000 minal malaikati musawwimin. Malaikat tadi yang memakai tanda, pakai tanda keberanian tu kan, malaikat tadi. Wa ma ja'alahu Allahu illa busyra lakum. Allah Ta'ala jadikan dia tu sebagai khabar gembira untuk kamu. Nak ceritanya pertolongan tadi dengan sabar dan takwa. Baru datang pertolongan Allah Ta'ala tadi. Ini cerita dalam perang Badar. 300 nak lawan 1000 orang. Seorang nak kena lawan berapa orang? Ya kan? Hei, kena hak seorang tu dia kecil, hak 3 orang lagi besar. Macam mana? Hak macam saya ni kecil-kecil ni kan. Kita nak bagi tangan kita tak sampai, tangan ni 2 kali dah sampai kat kita. Macam tu. Tapi Allah Ta'ala tolong bila ada sabar, bila ada takwa. Dalam perang Badar, perang Ahzab pun macam tu juga. Perang Ahzab ni perang apa? Perang Khandaq. Perang Khandaq. Kan? Ni tahu bila berlaku pula perang Khandaq ni, ingat-ingat agak. Yalah, kita ni semua orang dah semakin dah nak berumur kan. Tak apa nak ingat. Tak apalah, kita ada ulang-ulang tu kita boleh ingat lah. Pada tahun yang kelima Hijrah kan, 5 Hijrah, bulan Syawal. Bulan Syawal. Kita bulan Syawal ni sebulan raya. Lagi tak habis bulan Syawal tu kan. Last bulan Syawal tu jam jalan. Semua ada open house. Perang Khandaq ni kan. Perang Khandaq, perang Ahzab tu. Sebab perang Khandaq tu ingat dah sebab apa? Ingat sebab dia. Sebab dia kan, Yahudi Bani Nadir. Dia nak bunuh Nabi kan. Dia panggil Nabi pergi tempat mereka. Dia nak bunuh Nabi. Tapi Allah Ta'ala beritahu dekat Nabi. Nabi balik, Nabi susun tentera lah, bawa askar pergi kepung. Sampai dia tadi menyerah kalah
kena usir daripada tempat dia apa. Bila kena usir, depa ni sakit hati lah, dendam lah. Biasalah buat Yahudi kan, berdendam. Bila dendam tu lah depa pergi jumpa kabilah-kabilah Arab yang tak suka kepada orang Islam tadi, bersatu pergi ke Quraisy apa semua kan tadi kan. Maknanya untuk tu. Itu yang jadi tentera Al-Ahzab tu, tentera bersekutu kan. Depa mari, depa kepung Madinah kan. Itulah yang Nabi gali parit. Panggil Khandaq tu maknanya parit lah. Perang parit di sebelah utara Madinah. Kalau kita pergi Madinah sekarang ni, pada tiba bagi tahu kan, kalau yang ada yang apa nama yang duk orang panggil pemandu kan. Dia pun bagi tahu ni mutawif di Mekah tu. Tak tahu lah bagi mutawif tak ada masalah apalah. Kan? Di Madinah tu dia pun tunjuk ni. Sekarang tak ada lagi dah. Tak ada lagi dah, jadi jalan raya dah. Khandaq tu jadi kita duduk jalan dengan kereta tu kan. Dalam parit tu lah. Ni lah Khandaq ni. Kan? Tu dia perang Khandaq sebelah utara Madinah. Itu. Baik. Kita tahu sikit lah, kita tahu lah, kita ingat kita lah. Kita semua dah tahu dah, cumanya tak ingat. Tak ada masalah apa. Bukan masalah akidah kan? Bukan masalah akidah, masalah sirah aja. Ya, dah buat macam mana kita ni semua ke arah itu. Demikian juga menolong para sahabat Rasulullah SAW sepeninggal beliau dalam menghadapi musuh-musuhnya. Kerana itu Islam tersebar luas di banyak penjuru dunia. Tersebarlah di serata dunia Islam tadi kan. Jadi umat Islam ni pergi mana semua dah? Kan? Orang Islam ni kita pergi mana pun ada. Pergi Jepun pun ada. Pergi China pun ada. Pergi mana lagi? Semua ada orang Islam kan? Tu dia. Tapi nak buat macam mana orang Islam jadi macam buih di lautan. Buih tak kuat. Tak kuat. Sebab apa? Sebab telah dicampakkan dalam hati mereka itu al-wahan. Bukan waham. Wahan. Kan? Al-wahan ni apa dia? Nabi kata hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia tadi. Kan? Dan takut mati. Cinta dunia takut mati. Islam mencapai kemenangan meskipun melalui banyak tragedi dan musibah. Islam tetap berada di atas lah. Yang masalah dia umat dia lah, umat Islam. Jadi kita katalah Islam sentiasa tinggi. Yang rendahnya, yang hinanya adalah umat Islam. Apabila mereka tidak berpegang dengan tali Islam. Islam ni ada tali-tali dia yang kena kita pegang kan. Jadi mana kalau kita lepaskan tali Islam tu, maka kita jadi hina lah. Dia jadi lemah lah. Sebab tidak berpaut pada tali Islam. Islam tu tetap berada di tempat dia. Cuma yang jadi hina, yang jadi kita kata masalah hari ni umat Islam lah. Islam macam tu juga. Dulu, kini dan selamanya. Alhamdulillah ada perkataan tu kita boleh guna. Dulu, kini dan selamanya. Itulah dia Islam. Bersamamu Islam. Kan? Baik. Kesudahan yang baik memang ada akhirnya milik orang-orang yang beriman. Orang-orang yang benar-benar percaya kepada Allah, iaitu mereka yang beriman kepadanya, mengesakannya di dalam beribadat dan berdoa, baik di waktu sempit maupun lapang. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-A'raf. Surah nombor apa Al-A'raf? Nombor 7 ayat 128. Allah Ta'ala cerita kisah Nabi Musa alaihi salam. Qala Musa liqaumihi, kata Musa kepada kaumnya, ista'inu billahi wasbiru. Kamu semua mintalah tolong pada Allah Ta'ala dan bersabarlah. Dah minta kena sabarlah. Innal arda lillahi, sesungguhnya bumi ini adalah milik Allah, bukan milik siapa-siapa, milik Allah. Yarithuha man yasha'u min ibadihi, dia mewariskan bumi ini untuk siapa yang dia kehendaki daripada para hambanya. Wal aqibatu lil muttaqin, kemenangan, kesudahan yang baik itu untuk orang-orang yang bertakwa. Allah kata, ini Allah sebutlah dalam Al-Quran. Itu dia. Renungkanlah bagaimana Al-Quran mengisahkan keadaan orang-orang beriman ketika perang Badar.
Jumlah mereka relatif sedikit. Juga perbekalan yang mereka bawa pun tidak memadai. Bukan mereka nak keluar pergi perang. Nabi bukan paksa, bukan wajib pun. Siapa nak ikut, jom. Kita nak ambil balik barang-barang kita yang mereka rampas dulu. Sebab mereka kumpul segala harta-harta orang-orang beriman di Mekah. Mereka bawa pergi Syam, mereka jual habis, boleh untung, bawa balik. Jadi Nabi ajak kawan-kawan tadi nak pergi ambil balik lah hak orang Islam tu yang mereka dah jual tu. Kan keuntungan perniagaan apa tadi. Itulah tujuan utama dia. Dan Nabi bukan nak, orang kata apa, bukan nak niat nak pergi perang pun. Nak pergi rampas ambil balik lah. Tu dia. Tiba-tiba sampai dalam perjalanan jadi cerita lain. 300, kata satu riwayat 313 orang macam tu kan. Hak mari geng Abu Jahal tu 1000 orang kan. Dia paksa habis. Dia kerah habis tenaga-tenaga pemuda-pemuda yang ada di Mekah tadi. Keluar. Wajib. Keluar. Pergi perang dengan Muhammad tadi. Tu dia. Yang jadi ketua tu dia. Ketua pedagang tu siapa? Abu Sufyan. Juga bekalan yang mereka bawa pun tidak memadai, sikit je. Dalam kondisi seperti itu, mereka kemudian berdoa kepada Allah. Ini dia. Allah kata dalam Quran, "Idh tastarithuna rabbakum." Ingatlah ketika kamu semua istighathah, minta tolong. Istighathah ni perkataan minta tolong hanya kepada Allah Ta'ala. Istighathah, kan? Maknanya minta tolong kepada Allah Ta'ala. Memang makhluk tak boleh nak tolong, hanya Allah saja yang boleh tolong. Ingatlah ketika kamu mohon pertolongan kepada Tuhan kamu, fastajaba lakum, maka dia memenuhi permohonan kamu, dia terima doa kamu. Jadi maknanya kita ni di antara tempat-tempat makbul doa ketika dalam kesempitan, kesusahan. Kita berdoa di antara tempat-tempat makbul doa kan. Sebab apa? Sebab masa tu kita tawajuh betul. Tawajuh betul kepada Allah Ta'ala tadi kan. Tu yang lain tak ada. Minta sungguh kepada Allah Ta'ala. Harapan yang amat sangat tadi kan kepada Allah, maka Allah makbulkan untuk kita. Itu dia. Jadi kita masing-masing ada mungkin peristiwa tu pada kita kan. Masing-masing peristiwa tu pernah berlaku pada kita. Pengalaman kita yang lampau. Dalam keadaan hajat kita yang amat sangat kepada Allah Ta'ala tadi kan, kita berdoa sungguh, Allah Ta'ala makbul doa tadi. Itu dia. Tak payah cerita lah. Maknanya setiap kita ada pengalaman tu kan. Kita ada pengalaman tu. Anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Sesungguhnya aku, Allah Ta'ala kata, mendatangkan bantuan kepada kamu semua dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut. Macam tu. Jadi maknanya, adakah malaikat tu nampak jelas macam tu datang ke apa semua, ataupun datang dengan berupa semangat pada mereka ke apa semua kan. Itu maknanya ada perbahasan dia lah. Allah mengabulkan doa mereka, menurunkan bala bantuan, bala tentera malaikat yang berperang bersama-sama mereka. Para malaikat memenggal kepala orang-orang kafir dan memancung ujung-ujung jari mereka. Allah berfirman dalam surah Al-Anfal, cerita peperangan ni. Fadribu fawqal a'naq, penggallah kepala mereka, wadribu minhum kulla banan, dan pancunglah tiap-tiap hujung jari mereka. Potong jari depan, tak boleh nak pegang pedang dah. Itu cerita Allah sebut dalam Al-Quran tentang bantuan dia kepada orang-orang beriman pada hari Badar. Akhirnya tercapailah kemenangan bagi orang-orang beriman yang mengesahkan Allah. Allah berfirman, walaqad nasarakumullahu bi badrin wa antum azillah fattaqullaha la'allakum tashkurun. Ini kita baca tadi kan dalam surah Al-Imran tu. Itu dia. Sungguhnya Allah telah menolong kamu pada hari Badar, sedang kamu adalah orang-orang yang lemah. Maka bertakwalah kepada Allah, semoga kamu bersyukurinya. Dan di antara doa Rasulullah SAW ketika Badar, iaitu Allahumma ati ma wa'adtani. Kan Nabi berdoa angkat tangan tadi kan, sampai jatuh ridak dia tadi kan. Abu Bakar letak lagi, jatuh lagi, angkat kan. Abu Bakar kata, ya Rasulullah, cukup dah Allah Ta'ala dah dengar dah kan. Cukup dah Abu Bakar tadi dia kata, ya Rasulullah kan, macam tu. Allahumma ati ma wa'adtani, ya Allah berikanlah kepadaku apa yang kau telah janjikan padaku.
Allahumma in tuhlik hadhihi al-'asabata, ya Allah, kalau binasalah kumpulan ni di Badar ni, ya, min ahli Islam, daripada orang-orang Islam, la tu'bad fil ardi, engkau tidak akan disembah lagi di bumi. Itu nak cara Nabi minta doa pada Allah Ta'ala lah, dengan mengadu nasib kepada Allah Ta'ala tadi kan. Kita ni nak mengadu nasib, kena mengadu pada Allah Ta'ala lah nasib kita. Kalau cerita kat manusia, dia lari lah, dia tak nak jalan, pinjam duit aku dah ni. Kan? Dia tak minta pinjam kau tu, dia cerita masalah dia gitu, cerita masalah dia ni, cerita kawan tu duk bayar siap dah, tak ada jalan dah ni. Siap lagi lah kali pinjam RM10. Tu last kali ya. Kan? Pinjam duit, cerita merengkeh, cerita kan. Tu dia, kalau minta pinjam terus kau tu memang tak bagi dah. Tak ada harapan. Bila cerita ni ada harapan lagi. Tu dia. Pada saat ini di banyak negara kita menyaksikan kaum muslimin melakukan peperangan terhadap musuh-musuhnya, macam di Afghanistan dengan Rusia dulu kan. Berapa lama Rusia dengan Afghanistan tu. Orang Islam tu berapa ramai mati. Sangat ramai lah kan. Tetapi mereka tidak mendapat kemenangan. Tengoklah hari ni kan, bila dah Rusia kalah, dia boleh berkelahi sama sendiri, dia berebut, bunuh sama sendiri, dia beradik dia, saudara mara dia, orang Islam dia, kan. Itu dia. Lalu apa gerangan sebabnya? Apakah Allah mengingkari janjinya kepada orang-orang beriman? Tidak, sama sekali tidak. Allah tidak mengingkari janjinya. Tetapi yang perlu kita tanyakan kemudian adalah di manakah orang-orang beriman sehingga datang kepada mereka kemenangan, sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah, oleh ayat Allah di atas. Macam orang Islam dengan orang Palestin dengan Yahudi Israel tu lah kan. Yahudi yang sikit tu macam mana dia boleh jadi macam tu, orang Islam yang sikit dia macam mana menderita tadi kan. Mesti ada masalah, mesti ada sebab kan. Itu dia. Sebab apa? Ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum, apa-apa yang menimpa kamu daripada musibah itu yang kamu buat sendiri, Allah kata. Kamu buat sendiri. Marilah kita bertanya kepada para mujahidin. Satu, apakah mereka mempersiapkan diri dengan iman dan tauhid yang dengan keduanya Rasulullah SAW memulai dakwahnya di Mekah sebelum beliau melakukan peperangan? Yang kedua, apakah mereka melakukan ikhtiar sebagaimana diperintahkan oleh Allah dalam firman-Nya, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah, dan bersiaplah kamu semua untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi. Rasulullah SAW menafsirkan ayat di atas dengan persiapan melempar, memanah dan menembak. Yang ketiga, apakah mereka berdoa kepada Allah dan memohon hanya kepadanya saat berkecamuk perang? Ketika tengah perang yang dahsyat tadi, mereka betul-betul tawajuh kepada Allah Ta'ala, atau sebaliknya mereka menyekutukan Dia dengan yang lain sehingga meminta pertolongan dari selain Dia, yang mereka percaya memiliki kekuasaan. Syirik kepada Allah Ta'ala. Tadi ramai orang Islam yang syirik kepada Allah, padahal mereka adalah hamba Allah yang tidak memiliki manfaat dan mudarat untuk dirinya sendiri. Macam mana nak tolong orang lain? Itu dia. Lalu mengapa mereka tidak mencontohi Rasulullah SAW dalam berdoa yang hanya ditujukan kepada Allah semata? Bukankah Allah telah berfirman, alaihissallahu bikafin abdahu, tidak cukupkah Allah Ta'ala itu sebagai pelindung bagi hambanya? Tak cukupkah? Itu dia. Ya. Yang keempat, apakah mereka bersatu saling mencintai dan menyayangi satu sama lain sehingga semboyan dan syiar mereka adalah firman Allah, wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum, jangan kamu berpecah berbantah-bantah, kan, maka kamu akan gagal. Tafshalu ni gagal lah, fashal, maka hilanglah kekuatan kamu. Wa tadhhaba rihukum, pergilah kekuatan kamu, hilanglah kekuatan kamu. Itu dia, orang Islam ni macam tu lah kan, maknanya masih ada perpecah belah, tidak ada kesatuan. Terus tengok jauh lah, tengok kita lah dalam tempat kita kan, duk bergaduh berbalah. Kawan tu cap ni, kau ni cap ni. Ni cap ayam, cap burung, kan? Cap ayam, aku cap burung, tak sama, walaupun jenis terbang juga, tapi ayam duk bawah, burung terbang kat atas. Jadi walaupun Islam kan. Itu dia. Yang terakhir, ketika umat Islam meninggalkan akidah dan perintah-perintah agama mereka, maka mereka menjadi umat yang terbelakang. Sebaliknya, jika mereka kembali lagi kepada agama mereka, nescaya
akan kembali pula kemajuan dan kemuliaan mereka. Sebab pada hakikatnya Islam mewajibkan umat untuk maju di bidang ilmu dan kebudayaan. Kita ni macam tu lah kan. Kalau kita patah balik ke belakang, maknanya rugilah. Kita bukan memudaratkan Allah Ta'ala sikit pun, bahkan kita yang rugi. Sebab tu Allah Ta'ala kata dalam surah Al-Imran ayat 144, Allah Ta'ala kata, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa imma ta'u qutilan qalabtum ala aqabikum faman yanqalib ala aqibaihi fala yadurullaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Allah kata, tidaklah Muhammad itu kecuali seorang rasul, sebelumnya datang para rasul. Adakah kalau dia mati atau dia terbunuh, kamu nak berpatah balik ke belakang? Maka barang siapa yang patah balik ke belakang, dia tidak akan memudaratkan Allah Ta'ala sedikit pun, dan Allah akan memberi balasan pahala kepada orang-orang yang bersyukur. Itu janji Allah Ta'ala. Sungguh jika kalian merealisasikan iman sebagaimana yang telah diperintahkan, nescaya akan datang pertolongan yang dijanjikan kepada kalian. Allah berfirman, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin, dan telah menjadi kewajipan kami untuk menolong orang-orang yang beriman. Jadi maknanya orang-orang yang berjaya adalah at-taifah al-mansurah ataupun al-firqatun najiyah. Kumpulan yang mendapat pertolongan itu adalah kumpulan yang berjaya, maknanya mereka yang mengikut jejak langkah Nabi SAW dan para sahabat dalam agama, dalam beramal, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita nak jadi ahli taifah al-mansurah, tak payah isi borang, dan cara dia ikut Nabi. Bila masuk ikut Nabi, ikut sahabat ni, bukan kita menafikan para ulama kita, taklah kan. Dia maknanya tidak keluar daripada mentaati Nabi SAW, dengan erti kata tidak melakukan perkara bid'ah dalam agama dan tidak ada syirik dalam agama. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Ya, minggu depan tak ada kelas ke? Raya ke? Sini cuti? Bukan raya? Ingat ada raya apa kan? Ya, tak apa, insyaAllah. InsyaAllah selamat bercuti lah. InsyaAllah. InsyaAllah. Baik, insyaAllah. Jumpa lagi lah, insyaAllah. Ada soalan tak? Tak ada soalan, kita berhenti di sini. أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.